perempuan ni. Al-mazniyu biha, yang dizina, berzina dengannya. Mutawa'atan. Mutawa'atan, mengatakan sukarela. Sukarela. Amla ataupun tidak. Aula. Ya Allah, sahih. Aula ataupun tidak. Yani au mukrahatan. Mutawa'atan au mukrahatan. Aila. Okey, lawan yang diddul mutawa'ah ada mukrah. Sama ada perempuan tadi mereka berzina secara apa sukarela ataupun dirogol, tak kira. Mukrahan atau mutawa'atan atau la mukrahatan. Wa ammal mar'atu dan ada pun perempuan fala yahillu laha, maka tidak halal baginya. Ini ijma', ini ijma'. Fala yahillu laha waladuha min az-zina, anaknya daripada zina. Anaknya daripada zina. Waladuha min az-zina, anaknya daripada zina. Tak halal untuk dia. Nah, ini ijma'. Sebab tu saya kata walaupun itu pendapat yang sahih, yang asah dia kata boleh, tapi yang wallahu a'lam Ustaz dulu Ustaz kata tak boleh, biar buat anak ni zina dengan bapa zina ni. Allah waris. Kita bahas dah semalam. Jadi sebab tu ingat kalau anak zina ni dia bin pada siapa? Anak zina ni dia bin pada siapa? Sebab Rasulullah sebut an-nasabu lil firash. An-nasabu lil firash. Nasab ini untuk hamparan yang halal, makna akad nikah yang sah. Walil ahid al-hajar. Jadi anak zina ni bin apa? Bin apa sebenarnya? Ya. Bukan bin Abdullah ya. Mana si dolak? Mana si dolak ya? No, tak ada sah taraf bin Abdullah. Anak zina, anak yang tidak ada bapa, yang tak sabit nasab bapaknya, bin apa? Bin ibu dia. Allah tunjuk yang contoh. Wa idh qala Isa ibn Maryam. Dia tak ada bapa. Dan ingatlah suatu Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Sebab tu salafus soleh dulu anak li'an. Tahu ke li'an? Nanti kita masuk bab li'an. Maknanya bapa dia nafikan itu anak dia. Contohlah. Okey. Dia pergi ke Semenanjung. Pergi Semenanjung kerja. 3 tahun baru balik. Balik tengok isterinya hamil 2 bulan. Ini anak siapa? Sedangkan dia di Semenanjung 3 tahun. Balik tengok isterinya ditinggalkan mengandung 2 bulan. Jadi waktu tu dia apa? Dia akan melakukan syahadah li'an, bahawa itu bukan anak dia. Jadi anak tadi dipanggil anak li'an. Bin pada siapa? Bin pada ibunya. Anak li'an, anak zina dibinkan kepada ibunya. Bukan bin Abdullah ya. Bukan bin Abdullah. Nah, sudahlah banyak anak dia tu. Sudahlah. Banyak anak kau. Sini tak ada ni bin Abdullah. Okey. Kemudian wal ukhtu syaqiqatan, dan saudara perempuan syaqiqatan. Syaqiqah seibu sebapa. Kanat adalah keadaan dia auli abin, ataupun saudara seibu. Okey, ini saudara saudara perempuan sebapa, auli abin ataupun sebapa. Li abin ni nasab. Auli ummin, ataupun bagi ibu. Ini zawil arham. Nah, sebab tu saudara seibu tak boleh dia jadi wali, tapi faraid dapat. Faraid dapat. Wal khalatu, wal khalah, makcik. Sini Imam Abi Qasim Abu Sujaq disebut khalah dulu. Quran sebut mana dulu?
Soal sebut khalah ke ammah dulu? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum. Abu Sujang dia sebut dia apa? Dia sebut khalah dulu. Dia sebut makcik sebelah ibu dulu. Quran sebut makcik sebelah bapak dulu. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Allah sebut ammu dulu, ammatu dulu. Haqiqatan, yang hakikat. Makna siapa? Makcik kita sebelah apa? Adik adik ibu kita ataupun kakak ibu kita. Au bitawassutin, ataupun dengan perantaraan. Au bitawassutin, ataupun dengan perantaraan. Ka khalatil abi, seperti makcik kepada bapa. Makna apa? Nenek saudara. Awil ummi, nenek saudara sebelah bapa ataupun nenek saudara sebelah ibu. Itu kita panggil makcik juga. Tapi makcik majaziyah, sebab dia bitawassutin, bukan hakikiyah. Wal ammatu, ammah. Quran sebut ammatu dulu. Ammah dulu, baru sebut khalah. Tapi Abu Sujang letak ammah belakang. Wal ammatu, dan makcik sebelah bapa. Haqiqatan, hakikat, makna secara langsung. Siapa? Kakak kepada bapa kita, adik perempuan bapa kita, itu ammatu kita. Au bitawassutin, ataupun dengan apa? Dengan perantaraan. Ka'ammatil abi, seperti makcik bapa kita, nenek saudara. Yang semalam banyak soalan kan? Banyak soalan kan? Kita baca sikit, nanti ni kasih habis soalan dah. Okey. Wa bintul akhi, dan anak kepada saudara lelaki. Ini Quran sebut. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi. Banatul akhi dulu. Dan anak perempuan saudara lelaki. Mana apa? Anak saudara. Wa banatu auladihi, dan anak perempuan anaknya, makna cucunya. Makna cucu saudara kita lah tu. Wa banatu auladi, dan anak perempuan anak lelaki, anak-anaknya. Mana apa? Cucu saudara kita lah. Min zakarin au unsa, daripada lelaki atau perempuan. Ni jelas semua ni. Ya hafadhul Quran, hada fi sudurikum ma la yahtaj tafsir. Linahaya hadha al-ayah muhkamat wadihul makna, wadih dilah, jelas makna dia. Tak perlu terang sana ni. Wa bintul ukhti, dan bintul ukhti, dan anak perempuan saudara perempuan saudara kita. Wa banatu auladiha, dan anak perempuan kepada anak-anaknya. Min zakarin au unsa, daripada lelaki ataupun perempuan. Ini Allah sebut. Ini disusun ikut apa? Ikut sunnah Quran. Hurrimat alaikum. Sebab tu nak ingat tu hafal apa? Daripada apa? Ayat tu. Ingat. Ayat apa? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Okey, kemudian wa ummatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf. Itu ayat tu. Allah terang tu tentang apa? Hafal sebab tu. Hafal ayat tu. Nasab situ, musaharah situ, radha'ah pun situ. Wadih? Wallahu ta'ala a'lam. Ini jelas tu. Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah.
No. Kita tengoklah banyak ni soalan ni. Ya. Jadun tu dia bitawasutin. Mana? Okey, dia jadun bitawasutin. Okey, dia jadun hakikatan wa jadun bitawasutin. Jadun hakikatan bapak kita. Jadun bitawasutin. Okey, bukan. Itu am. Datuk saudara am, bukan jadun tu. Am. Jadi jadun kita, okey. Sebab tu jadun bitawasutin ni apa? Jadun bitawasutin moyang kita. Ya. Sebab Rasulullah sendiri kan, okey. Anak kita, sebab tu dia anak hakiki anak kita, anak majazi cucu kita. Sebab tu Rasulullah dalam Zajar dia kata apa? Ana nabiyyul la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku nabi, tak dusta. Aku ni anak Abdul Muttalib. Tapi bukan anak Muttalib, dia apa? Anak Allah, cucu Abdul Muttalib. Tapi ini apa? Ibnun Majazi. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya beli jaket RM RM5. Tapi saya jual sama kawan saya RM25. Dia untung berapa kali ganda ni? RM25. Berapa kali ganda? 5 kali ganda. Okey, adakah ia dikira riba? Tidak dikira riba. Sebab dalam Islam tidak dihadkan had keuntungan. Sebab tak? Nilai semasanya begitu. Nilainya begitu. Sebab Allah sebut apa? Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Melainkan perniagaan kamu reda. Dia reda dengan harga tu RM25. Kita dapat yang jual pada kita terdesak, dia jual RM5 saja. Dia terdesak nak jual, dia jual pada kita RM5. Tapi kawan kita nak sayang. Okey, RM25 lah, kau ambil lah. Tak ada masalah. Sebab tidak ada had. Pernah kan Urwah Al-Bariqi ke hadis tu? Yang kita boleh sebut apa tentang Bai'ul Fudul. Bai'ul Fuduli tu. Yang dia apa? Urwah Al-Bariqi ke tu? Hadis tu. Ingat seorang sahabat ni, Rasulullah SAW bagi dia apa? 1 dinar untuk beli seekor kambing. Okey. Jadi dia pergi beli 1 dinar, dia tawar-tawar dapat 2 ekor kambing. Dia tawar-tawar dapat 2 ekor kambing. Jadi dia bawa balik kambing, jumpa tengah jalan seorang lelaki tawar dia, minta beli seekor 1 dinar. Dia jual seekor. Jadi apa? Dia bawa balik yang Rasulullah beli. Jadi mana? Dia untung sekali ganda. Jadi sini dia bawa balik apa? Dia bawa balik seekor kambing dengan 1 dinar Rasulullah bagi pada dia. Rasulullah sebut apa? Barakallahu fi safqat yaminik. Allah berkati pada perniagaan engkau. Sehingga sahabat sebut lau ba'a turaban la rabiha. Berkatnya doa Rasulullah pada dia, kalau dia jual tanah pun untung dia. Bukan tak masa tanah tu bukan tak jual tanah apa. Okey, mana aja kalau dia jual tanah pun ini lau ba'a turaban la rabiha. Macam dia untung. Berkat doa apa? Doa Rasulullah. Nanti kita bahas ni Bai'ul Fuduli, tajuk Bai'ul Fuduli. Jadi ingat harus ya. Sebab apa? Bahkan sahabat pun begitu. Zubair bin Awam dia beli tanah. Harganya 170 ribu dirham. Zaman tu tanah, dia beli sebidang tanah, harganya apa? 170 ribu dirham. Diwaris oleh Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Dia jual 1.600.000. Berapa kali ganda? 9 kali ganda untung. Sebab tu pada perbuatan sahabat ni mana apa? Sebab dia berdasarkan dia pada perniagaan ni keuntungan berdasar apa? Harga ni berdasar apa? Permintaan. Faham tak? Dia berdasarkan permintaan. Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi harga. Okey, semakin tinggi permintaan, semakin tinggi harga. Hukum dia boleh, tapi agak-agak juga lah bang. Ada apa takwa nah? Kau beli RM5, kawan kau betul. Okey, faham tak? Dia ada kewarokan. Tapi hukum boleh tak boleh? Tak ada masalah, boleh. Dia bukan riba, itu
perniagaan. Hukum dia harus, sebab Allah sebut. Sebab ingat tidak ada had untung dalam Islam, tapi jangan sampai peringkat menindas. Faham tak? Okey, kul apa sebut? Kullu nafsin ala nafsi, kullu nafsin ala nafsi basirah. Setiap tu kita tahu dengan diri kita. Agak-agak saja apa? Makna ada had, tak ada had, tak ada had. Tapi kita pun balik pada apa? Tak sampai hati apa aku nak untung banyak sangat apa? Tak sampai hati apa? Aku beli ikan, aku ambil RM3, lepas aku nak jual RM9, lepas tak sampai hati apa aku rasa. Nak jual RM9, aku jual lah, terpulang. Faham tak? Berapa aku jual? Aku beli RM3, aku jual RM3 10 sen saja. Okey. Okey bukan riba, jangan risau tu. Tambah-tambah apa baju rombengan ni. Dia dapat RM1 3 helai. Dia jual selai RM10. Susah jumpa. Jumpa dia 3. Jumpa dia 3 helai RM1. Dia jual selai RM10. Terpulanglah sebab apa? Orang jarang jumpa kan? Adidas begitu. Okey. Perasaan susah hati adakah nanti di syurga? Sebab di syurga nanti perasaan ya, soalannya, perasaan susah hati adakah nanti di syurga? Okey, sebab apa? Sebab keluarga kita tidak ada di sana. Macam mana? Kita minta kitalah yang dimaksudkan oleh Allah. جنات عدن يدخلونها ومن من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار اللهم اجعلنا منهم يا الله. جنات عدن يدخلونها, جنات عدن, mereka masuk. Wa man salah min abaihim, bukan saja mereka masuk, man salah min abaihim wa salih, bapa mereka, datuk mereka. Wa dzurriyyah man sami abi wa azwajihim, isteri mereka bersama mereka. Wa dzurriyyatihim, zuriat mereka masuk bersama mereka. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab, malaikat datang menziarah mereka. Salamun alaikum bima sabartum, sejahteralah ke atas kamu dengan kesabaran kamu di dunia dulu. Malaikat ucap salam, Allahumma ja'alna min maqsudin ya arhamar rahimin bi fadlika wa rahmatik. Tapi ini orang diuji. Macam mana dia kata? Contohnya dia Islam, bapa dia kafir, mak dia kafir, dia masuk Islam. Jadi dia tanya, adakah perasaan susah hati? Sebab Allah sebut, okey, innallaha rama innahu man yusyrik billah faqad harrama Allah 'alal jannah wa ma'wahu an-nar. Siapa mensyirikkan Allah, Allah haramkan syurga untuk dia, tempat kembali neraka. Minta wa'alaikumsalam. Sebab tu kita Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Tuhan kami, kurnialah kepada kami daripada zuriat kami apa? Semuanya penenang, isteri kami, zuriat kami penenang jiwa kami. Okey. Jadi, soalan dia, perasaan susah hati adakah nanti di syurga sebab keluarga kita tidak di sana? Minta Allah lindung. Allahumma bi rahmatika wa fadlika amin. Jadi dia kat sini macam begitu. Orang diuji begitu. Adakah? Adakah tidak? Tidak ada. Tidak ada perasaan susah hati ahli syurga. Sebab Allah sebut. Okey. Bala man aslama wajhahu lillahi wa muhsinun falahu ajru 'inda rabbih. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada khawfun 'alaihim, ketakutan dan mereka, wala hum yahzanun, tidak ada kesedihan. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Yubashshiruhum, Tuhan mereka menggembirakan mereka. Mereka sentiasa berada dengan kegembiraan yang Tuhan gembirakan mereka dengannya. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min. Okey. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min, maka Tuhan mereka gembirakan mereka dengan rahmat daripadanya. Wa ridwanin, kerana Tuhannya. Wa jannatin, dan syurga, lahum fiha na'imun muqim, bagi mereka na'imun muqim. Waktu itu mereka tak ingat, mereka apa? Tak ada sedih. Sebab waktu itu Allah tarik perasaan sedih, tak ada. Keluarga mereka diazab neraka, mereka tak ada perasaan sedih. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin
Fakihun, mereka dia sibuk dengan kegembiraan mereka. Sebab syurga tak ada sedih. Dia tak kesian sudah. Sebab tu, faham tak? Tidak ada perasaan kesian, tidak ada perasaan sedih, belas. Tak ada perasaan sayu melihat ibu mereka diazab, bapa mereka diazab, tak ada sudah. Sebab apa? Sebab tu, nak sayang, kalau siapa betul sayang ibu dia, sayang bapaknya, sayang anaknya, sayang suaminya, sayang isterinya, sayanglah sekarang. Sayanglah sekarang. Sayanglah sekarang. Sayang anak, kalau betul sayang anak, kita di masjid, anak kita di masjid ke tidak? Kita salat, anak kita salat ke tidak? Kita baca Quran, anak kita bagi kenal alif bata dulu ke ABC dulu? Kalau kita sayang dia. Anak kita bagi kenal alif bata dulu ke ABC dulu? Anak kita bagi lancar Quran dulu ke bagi lancar speaking dulu? Tanya diri kita. Sayang sekarang. Sekarang tempat kita nak sayang, kita nak belas kasihan mereka sekarang. Akhirat tidak ada sudah. Tidak ada sudah perasaan itu. Inna yawmal fasli kana miqata. Hari perpisah itu miqat, ada waktunya, ada miqatnya. Hari itu berpisah. Waktu itu tidak ada perasaan kesian sudah. Sebab mereka musuh Allah. Dicabut sudah perasaan kesian. Tak ada sudah. Wadih? Sebab tu nak sayang anak, sayang isteri, sayang bapa, sayang sekarang. Pak, tolonglah Pak. Semayanglah kau. Tua sudah Pak. Kau tahu nak mati sudah Pak. Semayanglah Pak. Kau cari apa lagi Pak? 50 sudah umur kau tu. Tak lama lagi mati sudah kau tu. Jadi kita jangan begitu. Nah, kau bagus-bagus. Pak cakap bagus-bagus. Pak tahu juga bagus tu. Wadih? Sayang sekarang. Sebab tu, samalah perasaan itu. Tak ada sudah. Sebab Allah sebut, وَنَذَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. Bahkan, bukan perasaan cemburu pun tak ada sudah. Allah sebut وَنَذَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. Dicabut perasaan tak senang, tak suka, semua dicabut. Boleh masuk syurga. Sebab sana hanya kegembiraan. Okey. Sebab tu makcik lah ya nak cemburu Pakcik Sulaiman, sekarang cemburu. Di akhirat tak cemburu sudah. Bidadari bersama dia tak cemburu sudah. Sebab apa? Seronok dengan nikmat kita sendiri. Okey, bidadari macam mana pun semua waktu tak nak cemburu. Jadi cemburulah sekarang. Okey, cemburulah sekarang. Jangan, tapi melampau lah cemburu sampai dikasih makan apa? Ajinomoto, campur apa? Campur apa? No. Ada apa? Cengkeh? No. Adakah ubat demam apa? Cengkeh? Campur alia, campur ajinomoto. Okey. Okey, betul ya? Tak ada sudah ya? Sebab tu sayang sekarang. Kesimpulan dia, kita sayang ibu kita, sayang kakak kita, sayang adik kita, sayang. Kak, tutup Arab pagi Kak. Nanti moga-moga kita apa? Kak, taat pada Allah, moga kita sama di syurga apa nanti. Kak solat pak, adik solat pak, abang solat pak, bapak solat pak, supaya kita di syurga nanti. Supaya kita Allah sebut pak, jannatu adnin yadkhulunaha wa man sal min abaihim. Itu untuk kita. Masuk bersama-sama. Seperti mana kita ni Allah kumpulkan di dunia ni dengan penuh kasih sayang. Kita sayang isteri kita, kita sayang anak kita, kita sayang abang kita, kita sayang kakak kita, kita sayang adik kita, kita sayang anak-anak saudara kita, kita sayang semua. Moga-moga kita apa? Kita berkumpul semua di syurga. Allahumma amin. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah membeli harta melalui penjualan secara lelong oleh bank? Dengar tak? Jelas ni. Adakah membeli harta melalui penjualan secara lelong oleh bank dikategorikan sebagai mendapatkan harta secara zalim? Sudah tentu. Jawapan dia sudah tentu. Kita mendapatkan harta secara zalim. Sebab apa? Sebab ingat Allah sebut, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil. Jangan secara batil. Sebab tu al-aslu fi malil ghairi al-hurmah. Asal pada harta orang lain haram untuk kita cerobohi. Faham? Jadi sekarang lelong bank. Sebab tu bank pun ingat nah, dia buat pinjaman, dia beli kereta. Harga kereta 90,000 contohnya. Contohnya harga kereta 90,000. Dengan ribanya sekali jadi 120,000.
Tiba-tiba 5 bulan nak habis PKP, tak boleh kerja. Tak boleh bayar. Bank pun tak tarik. Sedangkan dia bayar berapa sudah? Dia bayar sudah 80,000. Bank ambil, terus bank lelong. Biarpun tanpa nas, akal kita, naluri manusia kita zalim tak zalim? Dia habis 80,000 sudah, tiba-tiba 6 bulan tak boleh bayar, setahun tak boleh bayar. Naluri kita, dia telah habis 8,000, contohnya tinggal 10,000 lagi. Tiba-tiba bank tarik, dilelong. Okey, dilelong. Naluri kita, kemanusiaan kita, zalim tak zalim? Zalim. Sedangkan dalam Islam ni, pinjaman ni ini, dia bukan finance, dia bukan apa, dia pinjaman ni bukan, dia bukan satu bentuk trading, bentuk perniagaan. Dalam Islam, pinjaman bukan perniagaan, tapi jadi bank dia jadikan pinjaman itu perniagaan. Pinjaman ni dalam Islam dia hanyalah konsep tolong menolong. Sebab Allah sebut, "Ma min muslimi yuqridu musliman marrataini illa walahu ka ajri sadaqah." Tidak ada seorang Islam ini dia bagi pinjaman kepada seorang Islam yang lain 2 kali, melainkan dia dapat pahala sekali sedekah. Bahkan riwayat lain, pahala bagi pinjam lebih besar pada sedekah. Ulama kata sebab apa? Sebab orang pinjam ni dia betul-betul memerlukan. Sedangkan sedekah, kerana kita sedekahkan, dia tak perlu sangat pun. Boleh? Jadi sebab Allah sebut dalam Quran, fa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang pinjaman tadi, yang meminjam tadi susah, wajib, fanadhiratun, wajib kita tangguh sehingga apa? Sehingga dia senang. PKP, dia tak mampu bayar, dibuang kerja, wajib tunggu. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kamu sedekah saja, halalkan saja hutang, lebih baik. Faham? Lebih baik. Jadi sekarang bank dia ambil, dia tarik terus. Yang tadi pembeli tuan yang punya kereta tadi, rumah tak dapat apa kan? Sedangkan dalam Islam boleh kita tarik. Kalau tak mampu hutang, dia panggil apa? Al-hajru. Contoh, itu pun yang buat bukan antara pihak pembeli penjual. Siapa buat? Hakim. Dia panggil al-hajru. Apabila seseorang itu muflis kan tak mau bayar hutang, jadi hakim akan ambil barang dia, kemudian jual barang dia dengan harga semasa. Kemudian bagi balik berapa hutang tertinggal. Okey, ini tipulan 10,000, nah ambil 10,000 hutang kau. Lebih balik kepada orang tadi. Sebab tu, contoh mudah ya, dalam Islam, contoh ya. Okey, contoh kereta tadi dia tinggal berapa lagi? Tinggal pinjaman dia dengan bank lebih kurang 10,000. Kereta tadi dia lelong. Lelong tadi dijual wajib harga semasa. Dia panggil si'rul misl. Harga semasa, bukan boleh lelong begitu. Mesti harga semasa. Contohnya, kereta tadi harga dia dijual 60,000. 60,000 kan? Jadi hutang bank lebih kurang 10,000 lagi kan? Okey, ambil 10,000 kepada pihak bank. Jadi 50,000 tadi balik kepada asal dia. Faham tak? Itu cara hajar dalam Islam. Jadi sebab tu beli barang lelong sudah tentu haram. Boleh? Sebab apa? Dia ambil secara tak halal. Makan harta orang lain. Sedang sebut wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jelas tak jelas? Sebab Islam, contoh, dia lelong kereta tadi, dia pinjaman 90,000. Dia telah bayar 80,000. Tinggal 10,000. Jadi dijual kereta tadi bukan lelong, mesti harga semasa. Harga semasa, okey, dapat 50,000. Sebab dia gunakan, harga dia tinggal 50,000. Jadi bank ambil 50,000, 10,000 baki hutang dia, 40,000 balik kepada tuan kereta tadi. Rumah begitu, dia telah bayar, contohnya dia hutang 500,000. Dia tak mampu bayar lagi 100,000. Tak mau bayar 100,000. Dijual ikut harga semasa, rumah tadi 300,000. Contohlah, turun harga. Naik harga lagi lah, bagus. Okey, jadi 300,000, 100,000 bank ambil, 200,000 balik kepada pemilik rumah tadi yang ditarik rumah dia tu. Wadah? Ini sistem ekonomi Islam. Dia tidak menzalimi siapa. Bukan sistem yang dipegang sekarang. Okey, sistem sekarang sistem
Kapitalis yang sentiasa apa? Mengutamakan golongan pemodal yang duit banyak. Tak boleh bayar hutang, tarik. Dia huzul ke hutang. Bagi umpan, hutang, tak boleh. Ambil balik. Boleh. Nah, serah tentu secara zalim. Kalau siapa kita tak zalim, dia sendiri tak tahu makna zalim tu apa. Jam berapa sekarang? Oi, sekejap je. Assalamualaikum Ustaz, perkongsian soalan. Apakah yang dikatakan golongan gerakan orientalism? Mohon pencerahan Ustaz. Okey, orientalism. Okey, dia dua. Mana orient? Orient makna timur. Ism pahaman timur. Bahasa Arab sebut al-ishtirakiyah. Mana apa? Golongan ini mereka mengkaji kebudayaan timur, sastra timur, bahasa timur, agama timur, tamadun timur, sejarah timur, psikologi orang timur, sosiologi orang timur. Untuk apa? Mengkaji. Untuk apa? Untuk menghukum. Hukum apa? Macam mana kita nak layan mereka ni? Kemudian akhir sekali untuk menguasai. Sini kita panggil mereka ni dipanggil orientalis. Makna mereka mengkaji. Mereka kaji contoh. Okey. Mereka kaji macam mana kita nak kuasai orang Melayu. Zaman British, zaman Belanda dulu. Okey, contoh. Jadi yang ilmu tentang mengkaji orang Melayu, apa sifat dia? Apa agama dia? Macam mana tamadun dia? Timur. Sebab mereka barat. Okey, dia tengok orang Melayu ni. Dia kaji orang Melayu, satu sifat dia, sosiologi dia. Mereka ni taat pada dua golongan. Dua golongan ni mereka tunduk. Pertama raja-raja, kedua para ulama. Raja-raja, para ulama. Jadi macam mana untuk kuasai Melayu? Kuasai raja-raja mereka. Sebab apa? Ulama mereka akan taat dengan raja mereka. Sebab apa? Sebab mereka budaya Islam. Okey. Jadi ulama mereka akan taat. Apabila ulama taat para raja. Okey. Dan semua rakyat akan taat para raja. Sebab tu kita kata, apabila kita baca sejarah, okey, Mat Kilau, Datuk Bahaman, sekarang siapa isytihar untuk perangi mereka? British kah ataupun Raja Melayu sendiri? Jujur, jangan dusta dengan sejarah. Memang sejarah kita bangga kebangkitan nasional Melayu menentang kemarahan British. Tapi sesiapa yang sebenarnya bagi arahan keluar dikri mereka ni pemberontak? Raja Melayu sendiri, Raja Pahang sendiri, Sultan Pahang sendiri. Baca sejarah negeri Pahang. Sebab tu dulu dia kata apa? Mat Kilau ni pemberontak. Sebab apa? British dia akan guna apa? Dia akan desak Raja Melayu untuk apa? Isytiharkan mereka ni pemberontak. Begitu juga Abraham Limbung di Terengganu tu. Okey, Abraham Limbung. Jadi mereka kuasai Raja Melayu, British kuasai Raja Melayu. Apabila mereka kuasai Raja Melayu, secara otomatik mereka akan kuasai para ulama. Sebab ulama ni taat para raja. Yang kita sebut sekarang pejuang-pejuang Melayu tu, sebenarnya yang keluar dikri arahan untuk perangi mereka bukan British secara langsung, memang daripada British. Tapi apa? Depan rakyat ni apa? Daripada raja-raja Melayu. Ini orientalis. Mana kerja mereka kaji apa? Mereka akan kaji macam mana budaya orang Melayu ni. Budaya orang Melayu, begitu juga orang Islam. Okey, macam di apa? Okey. Macam di Indonesia Senok Orange kata. Senok Orange sampai peringkat orientalis ni bahkan mereka berpura masuk Islam. Sebab Allah sebut dalam Quran tu apa? Aminu billadzina amanu wajhan nar wa kufuru wa akhirahu la'allahum yarji'un. Masuklah kamu pada awal pagi masuk Islam, kemudian akhir kamu balik. La'allahum yarji'un, agar orang yang telah masuk Islam tinggalkan Islam. Mana tujuan dia? Mereka belajar Islam, mereka kaji Islam. Belajar Islam apa? Pertama untuk kaji betul. Kemudian apa? Untuk menghukum. Kemudian akhirnya untuk mereka kuasai. Faham tak? Sebab itulah golongan ni kita panggil orientalis. Mereka kaji betul Quran di mana? Di mana kita boleh perangkap umat Islam. Sebab tu jadi gerakan anti hadis yang bangang-bangang tu. Hadis muncul lepas 200 tahun lepas Rasulullah. Zaman dulu bukan ada hadis pun. Ini golongan bangang tu lah. Terpengaruh orientalis ni. Terpengaruh dengan apa? Idea-idea dilontarkan oleh orientalis. Golongan sisa Islam tu. Begitu juga tu. Okey, sebenarnya dalam Islam ni wanita tak dapat hak selayaknya.
Okey, itulah nak bangkitkan bagi apa? Persamaan lelaki dengan perempuan. Kita panggil orientalis golongan ni. Okey, banyak senok apa? Golzin saya di apa macam di apa? Di barat, di negara Arab pula. Dia tengok lagi. Orang Badui ini mereka taat kepada ketua kabilah dia. Mereka taat kabilah mereka lebih daripada kepimpinan, tak macam orang Melayu. Orang Melayu dia taat sultan dia lebih daripada segalanya. Tapi orang Arab ni dia tengok mereka lebih taat ketua kabilah mereka daripada khalifah kah sultan kah. Jadi apa mereka buat? Lawrence Arab dia pergi apa? Dia pergi hasut kabilah Arab ni, Bani Saud, untuk apa? Okey, dia bagi sumbangan senjata Bani Saud. Kemudian apa? Dengan Muhammad Abdul Wahab mereka gerakkan, mereka gabungkan semua Lawrence Arab. Akhirnya apa? Mereka sedang bangkitkan semangat apa? Semangat nasional Arab. Okey, orang Arab ni satu mudah untuk menggabungkan mereka, bangkitkan semangat kebangsaan mereka. Bangkit perasaan mereka ni apa? Nah, kami Quran bahasa Arab, hadis Rasulullah orang Arab. Tiba-tiba mengapa kami boleh dikuasai orang Turki? Ini semua kerja mereka. Ini orientalis. Pahaman ni disebut orientalism. Faham tak? Wadih? Wadih Basir? Kena belajar Basir, baru kita faham ni. Bukan kita belajar apa haid nifas apa, wajib puasa apa, berapa dapat apa. Ini maf'ul bih, maf'ul mutlaq. Ini kena belajar juga. Sebab apa? Ini mereka serang kita. Wadih? Ini maksudnya. Jelas tak? Siapa yang tanya ni? Orientalis ni. Itu maksud orientalis ya. Sebab tu kalau kita belajar banyak apa? Okey ah. Sampai ustaz belajar ilmu ijtima, antara mereka buat. Okey, ini secara akademik ya, bukan ustaz. Bukan, ini secara akademik ya. Dia kata salah satu buku dia orang tulis. Ini last soalan kalau begitu. Okey, macam mana mereka nak memahami, nak memerangkap umat Islam ni? Sebab mereka tahu apa mereka sebut bagi dakwah mereka. Dakwah mereka kan? Okey. Dia akan tetap dalam Islam ni, umat Islam ni, timur. Bagi mereka timur lah, Islam ni timur. Islam ni dia tetap ada orang yang kuat. Dia tetap berpegang dengan isalah, ketulinan Islam tu. Dia tetap berpegang dengan Quran, dia tetap berpegang hadis. Contoh dia nak contoh kehidupan yang terbaik ada salafus salih. Dia tidak terperangkap dengan nilai-nilai yang barat bawa. Jadi macam mana nak hadapi golongan ni? Satu buku ditulis oleh Judith Miller. The God have 99 names. Tuhan yang mempunyai 99 nama. Dia kata macam mana mereka buat? Ini dia dedahkan macam mana mereka buat untuk menghadapi golongan yang memang berpegang teguh dengan Quran, dengan sunnah. Mereka buat 3 cara. Mereka gunakan 3 cara. Pertama, mereka gunakan cara kekerasan. Makna golongan Islamis ni, makna orang apa Islam yang kuat ni, pegang Quran sunnah, nak punah Islam ni, mereka layani secara keras. Seperti mana dibuat oleh di Tunisia, seperti dilakukan di Syria, seperti dilakukan di Mesir. Said Qutb dihukum gantung, Hasan Al-Abani dibunuh, Mursi dihukum, sekarang kan Mursi dibunuh. Apa? Dengan penuh keganasan. Okey, makna mereka mana-mana golongan Islamis ni, sebab tu kita kata barat dia sokong demokrasi. Dia apa? Dia sentiasa menggalakkan demokrasi kan? Demokratik, negara demokratik kan? Tetapi mengapa mereka boleh sokong Mesir? Mengapa mereka boleh sokong Saudi? Saudi sekarang kekerasan. Saudi sekarang siapa tunggu? Apa Salman Audah tunggu hukuman mati? Salman Audah sekarang antara ulama Saudi, Salman Audah sekarang tengah tunggu hukuman mati. Mereka gunakan bentuk politik kekerasan untuk menghadapi golongan ini. Ini dibuat di Saudi, di mana? Di Iraq dulu zaman Saddam. Okey, di Mesir. Sebab kita kata mereka nak demokratik. Mereka sentiasa mempromosikan demokrasi. Tapi mengapa negara-negara Timur Tengah tak demokrasi? Itu tali balut mereka. Faham tak? Negara sekutu mereka, Mesir, Saudi. Satu. Yang kedua, mereka sebut dengan cara isti'ab, dengan cara kita panggil macam isti'ab, dengan terjemah macam mana? Makna dia jadikan mereka Islami sebagian daripada kamu, sebagai sistem tu. Okey, jadikan orang Islam yang nak pada Islam Quran Sunnah ni, jadikan mereka dengan sebagian sistem yang kamu perkenalkan. Faham tak? Contoh, sekarang Islam dia mana terima perlembagaan Road League semua ni? Sebenarnya tak terima, sebab kita Al-Quran kan. Perlembagaan kita Al-Quran.
wal Qur'anu dusturuna. Quran itu pegangan kita. Mana kita mau terima perlembagaan Lord ini? Itu diubah oleh manusia. Jadi golongan ini tak terima. Golongan tak terima sebab kita Al-Qur'anu dusturuna. Quran itu perlembagaan kita. Orang yang jiwa dia Islam, beriman, dia takkan terima. Sebab dia apa? Perlembagaannya hanya Quran. Jadi macam mana nak hadapi golongan ni? Bawa mereka sertai kita. Atas dasar apa? Seolah kita ni berminat dengan mereka. Kita buat cara ansur pengislahan dalam masyarakat. Makna kita buat pujuk mereka. Pujuk mereka. Okey, tak apalah, kami tahu betul perlembagaan sebabnya Quran. Tapi kita dalam keadaan kita sekarang, kita tak mampu untuk menghadapi kuasa barat. Kita lemah, ekonomi kita lemah. Jadi macam mana kita bersama? Jangan kita bergaduh sama sendiri. Kami tahu satu hari nanti kita sampai Quran tu dustur. Satu hari nanti pelbagai lorik kita tolak ke belakang juga. Mari kita bersama-sama. Dia panggil bahasa Arab ni siasat istin'ab. Dia kata ini mana buat? Bila dia kata berhasil, waktu kerajaan yang mereka dokong ini lemah. Makna lemah? Kerajaan tu lemah, waktu tu panggil mereka untuk kuatkan. Kuat balik, tendang balik. Ini mereka buat di mana dulu? Mereka buat di Jordan. Waktu tu orang-orang ikhwan muslimin seperti Ishaq Farhan dilantik Menteri Pendidikan. Kan? Akhirnya begitu juga. Okey. Dia kata yang ketiga ni paling bahaya. Ini paling bahaya. Siasat maftuhah, kita buatkan sistem politik terbuka. Biarkan golongan Islami bina parti, bina pertubuhan semua, dan kita biarkan mereka masuk sekali. Sertai sistem kita sediakan. Sistem pilihan raya. Sistem pilihan raya. Biarkan mereka bertanding. Jadi apabila mereka tanding, secara automatik mereka terikat dengan sistem kita. Faham tak? Mereka terikat dengan sistem kita. Jadi apabila mereka terikat dengan sistem kita, mereka masuk ikut bang. Sebab tu macam kita sendiri kan, kita tahu duit wang taruhan pilihan raya tu kan haram ke halal? Okey, setiap calon perlu sediakan apa? Wang taruhan kan? Hilang wang taruhan sebab tak dapat majoriti tertentu kan? Haram kita tahu. Tapi sebab apa? Kita telah ditarik untuk masuk dalam sistem politik terbuka ini, kita kena ikut. Kalau tidak, tandinglah kita. Jadi dia kata, tapi dia kata ini cara paling berbahaya. Sebab dia kata, jadi apabila cara ini menguntungkan golongan Islamis ni cakap, menguntungkan golongan Islamis, kita terpaksa balik kepada cara pertama. Cara apa? Cara kekerasan. Seperti yang berlaku di Algeria 1990, pilihan raya menang pada FIS di bawah pimpinan Abbas Madani dan Ali bin Haj. Menang. Parti Islam menang. Jadi apa jadi? Mereka buat guling kuasa, batal pilihan raya. Jadi kerajaan tentera balik kepada kekerasan balik. Dan ini berlaku di mana? Di Gaza. Bukan di Gaza. Di Gaza, tengok Mesir. Mesir menang Ikhwan Muslimin. Apa buat? Menang Ikhwan Muslimin dengan pilihan raya yang mereka sediakan. Akhirnya mereka buat apa? Mereka taja, akhirnya balik kepada yang pertama balik, kekerasan balik. Begitu juga sekarang di mana? Di Gaza. Sebab tu Gaza sekarang di tebing barat, Mahmud Abbas tak berani buat pilihan raya. Sebab apa? Takutkah kalah? Sebab Gaza tadi menang Hamas dalam pilihan raya. Tapi Hamas ada apa? Ada senjata. Mereka nak rebut balik, perang lah. Tapi Ikhwan Muslimin mereka boleh buat. Sebab Ikhwan Muslimin tak ada senjata. Jadi sebab tu sampai sekarang tak ada apa pilihan raya di tebing barat. Jelas tu. Siapa nak faham perkongsian tentang Orientalism? Faham tak? Ini perkongsian tentang perkongsian ilmu ya. Bukan perkongsian pandangan politik ya. Ini ya, pandangan politik undi anda darah rahsia. Tapi yang Ustaz sebut apa Orientalism? Apa mereka buat pada dunia Islam? Di mana kita sebenarnya? Ada makna dia? Apa yang berlaku pada kita sekarang? Semuanya di bawah perancangan mereka. Yabsuruhu man yabsur. Melihatnya siapa melihat saja. Wadah. Wa yaghfulu anhu al-ghafil. Lalai dengannya pada orang yang lalai. Okey. Wadah? Sebab tu sampai di ilmu dulu luas. Ilmu buat tentang cukuplah kita tentang ilmu bertajuk Orientalism. Okey, daripada bab nikah tiba-tiba terus masuk apa? Orientalis. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi mazidah. Ya Rabb lakal sultani. Allahumma salli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan 'alaina fanadil wajh muttaqin imam. Allahumma salli sallim. Allahumma salli bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan wa syarr ghairuk. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.